perjuangan ni kadang-kadang kita lupa kepada poket, ya, duit yang kita keluarkan. Kerana kalau kita bandingkan perjuangan kita itu hanya secebis, hujung kuku Anwar pun tak sampai kalau nak bandingkan dengan perjuangan Anwar Ibrahim. Ya, dia berjuang puluhan tahun, tiba-tiba dia berjaya jadi Perdana Menteri. Itu pun dia tak nak ambil gaji, saudara. Mana ada orang yang menuai, ya, menanam apalah, pokok ke apa ke, kemudian bila dah berhasil dia tidak nak ambil semaian dia, bahkan semaian dia tu dia bagi pada orang. Ini Anwar Ibrahim. Puluhan tahun dia menyemai benih, tiba-tiba bila dapat hasil tu dia tak ambil, dia serahkan kepada orang lain. Saudara, susah nak jumpa orang macam ni. Kebanyakan orang bukan dia semai, orang lain semai dia pergi rampas. Macam abah kau, ya, kita bina kerajaan Pakatan Harapan, kita semai puluhan tahun, kita dah bila datang semaian dah cantik, dia tiba-tiba dia rampas semaian kita. Dia berbeza dengan perjuangan Anwar. Dia semai puluhan tahun, dia dapat hasil, dia tak nak ambil hasil tu, dia serahkan kepada rakyat. Dia tidak terima apa-apa gaji, dia tidak beri apa imbuhan kepada keluarga dia, dia bagi semua rakyat. Itu pun orang duk hentam dia siang malam. Pagi, petang, siang, malam duk menghentam dia. Siapa yang hentam dia? Yang menghentam dia sekarang ni orang yang pernah dulu rampas hasil yang Anwar tuai. Anwar semai. Mereka rampas. Dah lah mereka rampas. Mereka tak insaf. Mereka tak minta maaf pun. Bahkan hari ini, mereka lah orang yang paling kuat sekali untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Ya? Apa hak kamu yang Anwar dah rampas? Saya dah tanya. Apa hak kamu yang Anwar dah rampas sehingga hari ini kamu sanggup mengganggu pemerintahan dia? Ya? Kalau kamu kritik pentadbiran dia, tak apa. Anwar dah sebut, kritiklah, tegurlah, perbetulkan kalau mana yang tak betul. Tetapi yang paling mendukacitakan adalah apabila menaburkan fitnah-fitnah, terutamanya fitnah peribadi dan sebagainya, berterusan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang kita tidak boleh terima. Ya? Pembangkang yang tidak bertanggungjawab, bila dia beri peluang kepada mereka untuk menyatakan pandangan kritikan dalam parlimen, mereka tidak hadir parlimen. Mereka tak hadir, mereka ponteng. Ya, mereka ponteng. Ya, tapi di bercakap di luar seolah-olah mereka lah pengkritik paling hebat. Ya, tapi kalau saudara dengar ceramah-ceramah mereka, bukan mereka cakap tentang isu rakyat pun. Ya, bukan mereka menegur apa yang kerajaan buat. Ya, mereka cerita tentang peribadi. Yang mereka cerita tentang fitnah. Cuba saudara dengar pembangkang bila berceramah di Selangor. Apa mereka sebut? Ya, cuba Sanusi berceramah di Selangor. Takkan dia nak kata dekat Selangor, wahai rakyat Selangor, pilihlah saya, pilihlah parti saya untuk memerintah Selangor supaya Selangor membangun seperti negeri Kelantan, supaya Selangor membangun seperti negeri Kedah. Dia tak cakap macam tu, saudara. Sebab dia tidak boleh bercakap macam tu. Sebab rakyat tahu, bandingkan Selangor, bandingkan Kelantan, bandingkan Selangor, bandingkan Kedah dan juga Terengganu. Rakyat tahu. Ya, usahakan Selangor, Negeri Sembilan yang baru satu penggal, ya, bawah kerajaan Pakatan Harapan yang kini menjadi kerajaan perpaduan. Itu pun mereka tidak boleh bandingkan dengan Kedah, mereka tidak boleh bandingkan dengan Kelantan dan juga Selangor. Tak payah banding dengan Selangor lah, tak payah banding dengan Pulau Pinang lah. Banding yang sepenggal kita perintah Negeri Sembilan pun sudah cukup untuk kita membuktikan bahawa negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan hari ini jauh lebih baik daripada negeri-negeri mereka perintah. Sebab itulah mereka tak sanggup nak bandingkan. Sebab itulah mereka bawa naratif apa? DAP sokong DAP komunis. DAP kalau sokong DAP dia akan bawa Malaysia. Ya? DAP pencetus 13 Mei. Ya? Tapi bagi orang yang bijak, orang akan tahu peristiwa 13 Mei berlaku bukan kerana DAP. 13 Mei berlaku kerana gerakan yang menang pilihan raya waktu itu. Mereka berarak, maka mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan orang Melayu. Maka tercetuslah peristiwa 13 Mei. Tidak ada kaitan dengan DAP, saudara. 13 Mei, baca balik fakta, baca balik sejarah.
yang melibatkan diri dalam 13 Mei itu adalah parti gerakan. Di mana parti gerakan sekarang? Berada dengan Parti Perikatan Nasional. Tapi mereka tuduh DAP. Mereka tuduh Lim Kit Siang. Walhal waktu 13 Mei berlaku, Lim Kit Siang tidak berada di Kuala Lumpur. Ya? Waktu 13 Mei berlaku, Lim Kit Siang berada di Melaka. Kemudian dia berada di Sabah. Dan dari Sabah dia balik ke Malaysia pada 17 Mei. Itu fakta. Dia tidak ada. Suatu kejadian 13 Mei, Lim Kit Siang tak ada pun. Ya? Gerakan yang terlibat. Yang menyaman hudud di mahkamah, gerakan. Yang menentang Tusan Jawi sehingga nak bawa ke mahkamah, parti gerakan. Yang nak mengurangkan kaki tangan kerajaan, parti gerakan. Tetapi yang dihina sehina-hinanya adalah DAP. Ini kita kena tahu sebelum kita diperbodohkan. Ya, sebelum kita termakan dengan racun-racun yang ditanam oleh pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional, ya, termasuk juga pimpinan daripada Lebay. Ya, kalau kita nak bersama dengan mereka, tidak ada masalah. Ini demokrasi. Kita boleh pilih mana-mana parti pun. Tetapi janganlah kita memilih sesuatu parti kerana kita terpedaya dengan fitnah, ya, propaganda yang mereka telah lakukan. Itu baru mukadimah saudara, ya. Mukadimah apa panjang, ya? Okey. Satu. Yang saya nak sebut hari ini ialah bila orang menyerang ke pimpinan Anwar, ya, ada bercerita tentang moral dan juga akhlak. Saya nak bagi tahu saudara lah, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya, walaupun dia dah jadi Perdana Menteri, dia tidak suka penyokong-penyokong dia melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Usahakan fitnah, ya. Perkara-perkara yang tidak baik pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tegur. Bukan saja pimpinan, tetapi dia juga menegur ahli-ahli dan penyokong bawahan. Contohnya baru-baru ini, seperti mana yang kita ketahui, Presiden PAS, ya, Haji Hadi telah dimasukkan ke hospital. Sekarang ini alhamdulillah dikabarkan bertambah baik. Ya, kita doakan supaya dia cepat baik, supaya dia dapat terus bersuara, ya, tentang Islam terutamanya di parlimen. Kita harap dia boleh hadir ke parlimen seperti mana ahli-ahli parlimen yang lain bagi menyuarakan bukan sahaja, ya, mewakili ahli parlimen Marang, tetapi juga menyuarakan apakah perjuangan Islam yang perlu dibawa oleh kerajaan Madani ini. Kita nakkan dia memberi cadangan. Kita tidak mahu lagi dia bercakap tentang tabuk atap, dinding bocor dan sebagainya. Kita nak satu teguran bagaimana dia nak kerajaan Malaysia Madani ini untuk meningkatkan lagi syiar Islam. Minta dia nyatakan di dalam parlimen. Jangan tidak hadir parlimen. Ya, alhamdulillah, kalau Tuhan anugerahkan dia ini kesihatan yang bertambah baik dan dia boleh kembali ke rumah, kita mengharapkan dia menjadi ahli parlimen yang benar-benar sebagai ahli parlimen yang menjalankan tanggungjawab. Jangan kesihatan yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan kepada kita, kita mengkhianati amanah rakyat. Kita tidak hadir ke parlimen sebagai tugas ahli parlimen. Itu lebih utama. Ya, sebab bila kamu jadi ahli parlimen, kamu dibayar gaji oleh rakyat. Kalau kamu mengadakan kuliah, baca kitab pengajian, itu satu perkara yang Allah akan bayar. Ya, dengan ilmu yang kamu curahkan, dapat pahala daripada Allah. Ya, tetapi kamu tidak dibayar gaji oleh rakyat. Ya, itu atas fisabilillah. Bersyukurlah kita. Tetapi apabila bertembung di antara tugas utama dengan tugas dakwah ini, kamu perlu melakukan tugas utama dahulu. Kerana itu kamu dibayar. Wajib kamu utamakan tugas kamu sebagai ahli parlimen berbanding dengan kuliah-kuliah. Kerana persidangan parlimen bukan setiap hari. Ya, bukan setiap minggu. Dia ada berpenggal-penggal. Ya, kamu kena fokus kepada tugas utama sebab kamu dibayar gaji. Jangan kita bagi alasan parlimen bukan sekolah. Jangan kita bagi alasan kami tak dapat hadir ke parlimen kerana ada kelas agama yang patut kami hadiri. Ya, ini bukan alasan yang bertanggungjawab. Okey. Kita lihat balik. Ya, seperti mana kes seorang ahli PKR yang diviralkan 2-3 hari ini. Di mana mereka mulakan satu status, ya, mengaitkan Presiden PAS. Saya juga tidak bersetuju dan ramai orang tidak bersetuju, ya, ya, dengan apa yang beliau tulis. Ya, apabila sesuatu manusia sama ada dia Islam atau bukan Islam, bila ditimbulkan musibah, kita tidak boleh berbangga, ya, tidak boleh suka apabila musibah itu berlaku.
kita harus mendoakan kebaikan untuk dia. Apatah lagi dia seorang Islam. Ya? Bukan ulama. Pada saya tidak mengiktiraf hadi ulama. Tetapi saya mengiktiraf dia sebagai seorang Islam. Ya? Apabila dia ditimpa musibah, kita mendoakan. Ya? Jadi status itu ramai yang tidak bersetuju. Ya? Termasuk juga dari kalangan penyokong-penyokong Parti Harapan. Ya? Tapi apa yang Anwar buat? Apabila Anwar tahu ada perkara itu berlaku, maka tak sampai 24 jam Anwar membuat teguran yang keras. Walaupun yang menulis itu, ya, saudara Zaki itu, walaupun yang menulis itu bukan pimpinan utama parti, bukannya menteri, bukan timbalan menteri, bukan ahli parlimen, bukan adun, bukan ketua cabang pun, tetapi dia ahli biasa, penyokong biasa. Tetapi apabila diketahui oleh Anwar, pada dia bertanggungjawab untuk menegur penyokong-penyokong dia. Tak sampai 24 jam Anwar tegur dengan keras. Dia menuntut supaya Zaki ini minta maaf. Dan hari ini saya terbaca Zaki yang membuat satu kenyataan, dia memohon maaf. Ya. Tetapi pernahkah saudara tengok, bukan penyokong biasa, tetapi ahli parlimen PAS, ahli parlimen, ya, dan juga memegang jawatan dalam PAS, Pesuruhjaya PAS, ahli jawatan kuasa PAS, memegang jawatan utama dalam parti PAS, dia membuat fitnah yang terang, jelas dan nyata. Pernah tak saudara tengok Haji Hadi menegur? Ya, seperti Razman. Fitnah. Razman ni bukan calon-calon orang. Dia Pesuruhjaya PAS. Dia ada jawatan dalam kepimpinan PAS pusat. Dia juga calon dalam pilihan raya dan sekarang jadi adun. Fitnahnya terang, jelas dan nyata terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fitnah pribadi, saudara. Apabila menuduh kalau Anwar jadi PM, ya, kita akan kembali semula kepada zaman dulu. Anak-anak sekolah, anak-anak murid akan berpakai skirt, anak-anak murid akan pakai seluar pendek, LGBT dibenarkan, lelaki kahwin sama lelaki, perempuan kahwin sama perempuan. Setelah 6-7 bulan Anwar jadi PM, satu kes pun tak ada. Tak ada seorang anak Melayu Islam pun yang pakai skirt di sekolah. Tak ada seorang anak Melayu Islam pun yang pakai seluar pendek di sekolah. Tidak ada satu kes pun lelaki sama lelaki didaftarkan dalam negara kita ini. Tak berlaku dah 7 bulan, saudara. Akhirnya Razman memohon maaf pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila Anwar saman Razman 5 juta, bagi Razman pada mulanya ego dan sombong. Dia kata 5 juta ini kecil bagi saya. Saya lebih nak perjuangkan akidah umat Islam. Wah, dia bagi tahu dengan wartawan. Dia bagi tahu orang-orang, dia ni mujahid. Hebat. Ya, 5 juta dia tak heran. Yang penting selamatkan akidah, kata dia. Tetapi dalam diam-diam, bila kes ini nak dibicarakan di mahkamah, dalam diam-diam tanpa pengetahuan walaon, Razman merangkak dan sujud di kaki Anwar Ibrahim memohon ampun dan maaf. Ya, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Dia minta maaf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang peliknya Anwar boleh maafkan. Ya, Anwar boleh maafkan dengan mudah. Walhal senang-senang Anwar boleh dapat 5 juta. Ya, banyak saudara 5 juta. Kalau Anwar menang 5 juta, kalau Anwar tak nak ambil, bagi kita orang lah. Ya, sahabat-sahabat terupa yang selama ni pro bono, buat kerja tanpa dibayar ni, 5 juta cukup lah bagi kita. Kan? Kita dah pertahankan, kita dah berdepan dengan Razman ini. Sebelum Anwar minta maaf, sahabat terupa ni lawan saudara. Ya, terus lawan. Bergaduh kita dengan sahabat terupa PN. Tiba-tiba di kemuncaknya Anwar maafkan. Kecewa. Memang kita kecewa. Kita kecewa lah. Pasal kita dah lawan ni. Tiba-tiba Anwar maafkan. Tanya kita kecewa? Ya, memang kita kecewa. Tetapi itulah Anwar Ibrahim. Suka ke tak suka, itulah pemimpin kita. Dan kita tahu watak Anwar Ibrahim ini bukan baru. Daripada dulu lagi pun, watak dia suka memaafkan orang. Apatah lagi kalau fitnah itu terhadap pribadi dia, terhadap keluarga dia. Dia banyak kali ulang. Apa pun orang fitnah kepada diri dia dan juga keluarga dia, dia dengan mudah maafkan. Ya? Apa pun yang Tun lakukan pada dia, dia mudah maafkan. Tetapi yang dia tidak boleh maafkan, kalau kamu lakukan merompak harta rakyat dan juga negara, itu dia tak boleh maaf. Kau Tan Sri ke, kau Tun ke, apa pun, dia tidak akan maafkan. Tetapi kalau kau tuduh aku pribadi,
dengan mudah aku maafkan. Ya, kita suka tak suka, itulah Anwar Ibrahim yang kita dah sokong. Kalau kita dah sokong, kita kena terima cara dan pendekatan dia, akhlak dia. Sebab itu hari ini ada orang marah dengan Anwar. Anwar, penyokong kamu dah kata macam tu ke Haji Hadi, sepatutnya biarkanlah. Sebab Haji Hadi pun banyak attack kamu. Haji Hadi pun pernah fitnah kamu. Ya, penyokong ini marah dengan Haji Hadi, sebab itu dia keluarkan status itu. Tetapi bagi Anwar Ibrahim, matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau kamu tak setuju dengan Haji Hadi, jangan sampai kamu mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada Haji Hadi. Maka Anwar tegur dan Anwar minta supaya anggota itu minta maaf. Dan alhamdulillah hari ini budak itu dah minta maaf. Pernah tak berlaku di dalam PAS seperti ini? Pernahkah saudara melihat pemimpin PAS menegur pimpinan mereka? Usahakan anggota bawahan, usahakan walaun seluang-seluang yang kecil. Pimpinan fitnah pun Haji Hadi tak pernah tegur. Haji Hadi tak pernah tegur Razman. Haji Hadi tidak pernah tegur pemuda PASIK yang mengatakan bahawa undi BN masuk neraka, undi PH masuk neraka. Haji Hadi tak tegur, saudara. Dia tutup mulut. Di dalam PN itu sendiri pun ada syaitan-syaitan bisu. Yang selama ini Haji Hadi kata dalam kerajaan ada syaitan bisu. Saya nak bagi tahu, saudara, dalam Perkhidmatan Nasional itulah adanya bapa syaitan bisu. Yang sebab tu jadi kerajaan, dia tak berani tegur kemungkaran. Bila dia jadi pemangkang pun, dia tak berani tegur kemungkaran yang berlaku dalam parti dia. Fitnah ini seperti mana yang diajar oleh Islam, seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Hadi tahu benda ini. Hadi hafal dalil ini. Tetapi dia tidak pernah amalkan. Sebab itu bila pimpinan dia fitnah, dia tak tegur, saudara. Berbeza dengan Anwar Ibrahim. Bila berlaku perbuatan yang tidak baik seperti itu, tak sampai 24 jam dia tegur. Walaupun yang bercakap itu adalah anggota bawahan yang tak ada apa jawatan pun di dalam parti. Ya? Dia tegur. Dia tak mahu sampai politik ke tahap itu mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, apatah lagi orang Islam. Tetapi dalam PAS, saudara, mereka buat himpunan, mereka siap berdoa ramai-ramai. Ya, diaminkan oleh ramai-ramai dalam satu majlis untuk menghancurkan kita. Ya, ada ustaz-ustaz yang bercakap, pertahankan kerajaan negeri Kedah daripada musuh-musuh Allah. Ini pun tidak ditegur oleh Haji Hadi. Ya, bila dia bawa ke balai polis, ya, Ustaz Zainal Asri ini mengaku kesilapan dia. Dia cakap dengan polis, dia tersilap. Sebab apa? Dia teruja dengan puluhan ribu orang. Ya, dia teruja dengan puluhan ribu orang. Tetapi saya nak bagi tahu Ustaz Zainal Asri, dalam puluhan ribu orang itu juga ada terdapat jutaan syaitan dan iblis yang memisikkan ke telinga kamu supaya kamu mengeluarkan kenyataan seperti itu. Akhirnya kamu keluar kenyataan seperti itu. Ya, walaupun di mulut kamu tidak lepas daripada selawat atas Nabi. Saya memuji amalan yang dia lakukan. Dia selalu bercakap diselang-selikan dengan selawat atas Nabi. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Bila bercakap Allah salli ala Sayyidina Muhammad, itu satu amalan yang mulia, saudara. Sebab Tuhan ajar kita satu selawat ke atas Nabi, ya, satu sekali, ya, 1000 kali Allah akan selawat ke atas kita. Ini selalu diulang oleh khatib bila Jumaat. Banyakkan selawat atas Nabi. Ini amalan yang mulia. Tapi harus kita ingat, di celah-celah selawat kita ke atas Nabi itu, jangan kita sertakan dengan amalan jijik dan jahat. Kita fitnah orang, kemudian kita selawat ke atas Nabi. Ya, kita fitnah orang, kita selawat ke atas Nabi. Kita cerita dengan orang Nabi turun daripada Gunung Jerai, kita pun berselawat ke atas Nabi. Kita cerita dengan orang ambil vaksin, sesiapa yang ambil vaksin tak sampai 2 tahun kamu akan mati. Kita pun berselawat ke atas Nabi selepas kita berucap. Kita bagi tahu orang ramai bahawa ada masjid di Pulau Pinang telah pun ditukar menjadi tokong. Ini ucapan daripada ustaz ini. Ustaz yang sama, saudara. Selepas dia mengatakan demikian, dia selawat atas Nabi. Saudara, selawat ke atas Nabi ini harus diselang-selikan dengan perkataan-perkataan mulia. Jauh sekali daripada kita buat fitnah. Jangan hina selawat Nabi. Jangan hina Nabi dengan perbuatan fitnah kamu. Ya, kamu fitnah orang, kamu selawat atas Nabi. Apakah dengan selawat atas Nabi itu, ya, Nabi akan melupakan fitnah yang kamu lakukan?
saudara, Nabi memberi manfaat kepada kita di akhir zaman. Itu betul. Tetapi jangan gunakan itu sebagai alasan di dunia ini untuk kamu menebarkan fitnah. Ya, kalau macam tu semua orang boleh buat jahat. Mencuri, lepas tu kita selawat atas Nabi. Ya, kita fitnah orang, lepas tu kita selawat atas Nabi. Apakah ini ajaran Islam yang diajar kepada kita? Nabi ajar kita akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi sendiri menunjukkan contoh bagaimana dia berdepan dengan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana dia berdepan dengan musuh-musuh Islam. Bagaimana dia menghormati jenazah seorang Yahudi yang sering mengutuk dan mengkeji dia. Bagaimana akhlak Nabi yang ditunjukkan. Kenapa kita tidak ikut? Kenapa kita tidak ikut? Saudara, saya nak bagi tahu saudara. Kenapa kita tidak bersetuju dengan penyokong kita yang mendoakan haji-haji yang tidak baik? Ya, bagi kita dalam Islam, usahakan mendoakan orang yang sedang sakit. Orang yang sehat pun kita tidak boleh doakan kemusnahan bagi dia. Orang yang sehat pun kita tidak boleh fitnah dia. Sebab itu saya nak bagi tahu haji-haji. Ya, harus kamu ingat hari ini setelah kamu ditimpakan berbagai ujian. Ya, berbagai ujian, mihnah dan sebagainya sepanjang perjuangan kamu. Kamu harus insaf wahai haji-haji. Bahawa kamu seharusnya tinggalkan perbuatan-perbuatan lama kamu, iaitu memecah belahkan umat Islam. Kamu harus tinggalkan perbuatan kamu, mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut kepentingan kamu. Bila kamu rasa bahawa dengan pengkhianatan itu merugikan kamu, maka kamu kata pengkhianatan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kamu rasa ada keuntungan dan kelebihan bagi kamu, kamu termasuk dalam orang yang mengkhianat. Kamu khianat, kamu kata ini kerana kehendak Allah. Kenapa PAS bersongkol dengan puak-puak pengkhianat menjatuhkan mandat rakyat? Kamu kata apa? Kerana ini kewajipan kita. Kerajaan PH itu harus dijatuhkan kerana di dalamnya ada DAP, dikontrol oleh DAP. Kamu gunakan alasan itu untuk kamu melakukan khianat kepada mandat rakyat. Tetapi bila kerajaan kamu tahun 2009 jatuh di Perak, ya jatuh di Perak kerana pengkhianatan 3 adun, kamu menyatakan itu adalah khianat yang Allah amat kutuk. Allah akan hina orang-orang yang khianat.